miscommunication. Sebab kita kadang-kadang perempuan kan, cara kita view cinta or love, kasih sayang tu berbeza dengan lelaki. Mungkin dah tak ada, sparks tu dah tak ada. Mungkin diorang pendam. Maybe some of the partner macam pendam. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton setia kami. Apa khabar anda di rumah? Kami doakan apa sahaja yang anda lakukan, mesti yang ada tengah bersiap-siap kan, sebab hari ini hari Jumaat, dah selesai satu minggu tu kan, nak ambil nafas lega kan, daripada uruskan anak, kerja dan sebagainya. Kami doakan segalanya dipermudahkan. InsyaAllah hari ini kena terus setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Saya dan juga Fiza akan bersama dengan anda. Dia cakap tentang uruskan anak tu macam luahan perasaan je. Sebab tadi di bilik makeup dia cakap esok Fatin nak bangun lambat sikit. Penat penat uruskan anak dan suami sendiri, tapi tak apa. Dan kami harapkan di mana saja anda berada ketika ini, anda semua dalam keadaan yang sihat, baik dan ceria hendaknya. Dan suka jugalah untuk kami ingatkan diri kami di studio dan juga anda penonton-penonton, dalam kita bergembira, kita bersuka, dalam kita seronok kan, berjumpa ahli keluarga, rakan-rakan, dan mungkin dah lama tak jumpa, hampir 2 tahun dan sebagainya. Tetapi pastikan anda terus kekal mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Kerana kalau kita lihat dalam tempoh 2 hari ini, kes COVID-19 semakin meningkat. Dan kalau semalam sebanyak 6,323 kes positif dilaporkan. Ini yang kita nak cakapkan kepada anda semua. Walaupun kita sudah divaksin, walaupun ada pelbagai kelonggaran yang telah pun diberikan, janganlah kita alpa, jangan kita leka, sebab kita masih lagi berhadapan dan juga berperang dengan pandemik COVID-19 ini. Bila kita alpa inilah yang boleh menyebabkan kes meningkat dan sebagainya. Betul. Cadangan kami dengan test kit yang harganya insya-Allah mampu milik juga. Kalau sebelum nak berkumpul, jumpa ahli keluarga, nak keluar pergi ke majlis perkahwinan ke, nak buat reunion dengan kawan-kawan maupun ahli keluarga, kalau boleh belilah test kit tu, buat dahulu sekurang-kurangnya ada ikhtiar yang kita lakukan. Betul, setuju sangat. Sebab apa kan, kita tahu kan sebelum ni banyak sektor-sektor dibuka dan kelonggaran telah pun diberikan. Kita tak naklah setiap daripada kita orang kata galak kan, boleh buat segala-galanya tanpa kita lupa, tak apa sebab dah nak endemik, jadi kita pun ambil sambil lewa. Jangan, sebab apa, kita perlu juga kan ingatkan diri kita, tak naklah semakin hari semakin meningkat jumlah kes COVID-19 dan kita tak nak berulang lagi kehidupan sebelum ini. Kita nak macam biasa, tapi kita masih lagi menjaga kesihatan keluarga kita. Itu yang paling penting sekali. Ingat, ini tanggungjawab kita bersama untuk kita jaga diri kita, ahli keluarga kita dan juga komuniti insan-insan yang kita sayangi. Sebab kalau kita cakap tentang pandemik COVID-19 ini, banyak jiwa-jiwa yang terpisah raganya, banyak insan-insan yang kehilangan insan-insan tersayang. Jadi kita tak nak perkara ini berulang dan sama-samalah kita melawannya dan menjaga SOP yang telah pun ditetapkan. Okey, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Sebelum kami nak berkongsi kepada anda tentang topik yang dibawakan pada hari ini, kita akan kongsikan satu lagi perkongsian ini, temu ramah bersama dengan individu ini, iaitu Ungku Nurliza Syazwan Ungku Haimi selaku Ketua Pegawai Eksekutif Boost Life. Itu sebentar lagi. Okey, tapi Fatin, kalau kita cakap tentang kehidupan hari ini kan, ada macam-macam yang nak terus kita kongsikan. Apatah lagi kalau kita bercakap tentang rasa kasih, tanggungjawab dan sayang ini, ada kalanya bagi mereka yang dah pun mendirikan rumah tangga, perasaan itu boleh pudar. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang perasaan yang telah pudar itu, kita sekali lagi nak perkenalkan Ungku Nurliza Syazwan Ungku Haimi selaku Ketua Pegawai Eksekutif Boost Life yang telah pun terhubung bersama kita dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, baiklah. Baiklah, sebagai permulaan, kalau boleh dikongsikan Ungku sendiri sebagai seorang pemimpin wanita, bagaimana sebenarnya anda mempengaruhi penyelesaian fintech agar lebih inklusif dan disesuaikan dengan gaya hidup wanita? Kalau boleh dikongsikan. Okey, terima kasih Fiza dan Fatin. Assalamualaikum. Saya rasa teknologi adalah sebahagian besar daripada kehidupan kita sehari-hari sekarang ni. Wanita sama ada yang bekerja ataupun home minister, saya tak nak
tak nak refer as suri rumah, tapi sebenarnya home minister besar peranan dan kuasa ni. Dia melakukan kemudahan dan juga keselamatan. Jadi bagi wanita yang bekerja ataupun usahawan wanita, BUS menyediakan platform. Audio juga. Kita dengar, silakan. Okay. BUS menyediakan platform untuk peralihan perniagaan kecil daripada offline kepada online. Boleh layari www.mybus.com untuk registration. Selain daripada itu, setelah usahawan ni diregister sebagai BUS, kita mempunyai transaksi yang boleh kita alihkan juga untuk kemudahan kredit ya. Permohonan boleh dibuat melalui online dalam masa 10 minit sahaja dan dalam masa 24 jam. Untuk pengguna ataupun home minister ni, tanggungjawab dia adalah untuk merancang perbelanjaan sisi rumah. Jadi merancang perbelanjaan ni sebahagian daripadanya adalah pembayaran bil. Right? Dan BUS mempunyai lebih daripada 50 pembekalan perkhidmatan bil, air dan elektrik, dan komunikasi, postpaid dan prepaid, pihak berkuasa tempatan, Astro. Anda juga boleh membuat pembayaran insurans dan juga menabung bersama SMB dengan menggunakan BUS. Tapi saya ada satu keumuman istimewa bermula dengan so, satu Malaysia boleh bayar bil TNB dengan BUS. Dan nanti juga insentif yang sangat menarik dengan kerjasama TNB dan BUS tadi. Kami sangat berbesar hatilah dengan mempunyai keberjayaan TNB untuk menjadi salah satu saluran pembayaran. Selain daripada itu, saya rasa rewards juga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kita. Kita ada Boost Start program loyalty kami dengan perkenalkan Boost Points yang dulunya dikenali sebagai Boost Stars, dulunya dikenali sebagai Boost Points. It's a refresh of our program. Tiada lagi 5 peringkat, kami pendekkan kepada 3 kategori. Silver Sergeant, Red Recruit, Silver Sergeant dan juga Blue General. Kalau dulu pemberian poin ini adalah random, sekarang adalah tetap dan boleh mendapat sebanyak 6 kali ganda sekiranya anda membuat cash in dengan online banking. Tapi apa yang lebih menarik, dengan Boost Stars yang terkumpul ni, kita boleh redeem kelengkapan rumah, barang elektrik, bayar bil tadi dengan menggunakan Boost Stars. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Puan Ungku Nurliza Syazwan Ungku Haimi, Ketua Pegawai Eksekutif Boost Life, di atas perkongsian berkaitan tentang Boost itu tadi. Okey, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang rasa kasih, sayang, cinta dan juga tanggungjawab ni, rakan kita Fetri Rahia daripada Bulletin FM menerusi segmennya Ilham Sanubari, ada sesuatu yang nak dikongsikan berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Sanubari bersama Fetri Yahya untuk Wanita Hari Ini. Baik, kita berbincang tentang isu tawar hati terhadap pasangan. Yang mana dalam hidup ini ada banyak fasa yang akan kita lalui. Contohnya macam fasa hambar ataupun tawar. Dan ibarat segelas air, kalau tawar kena masukkan madu ataupun gula untuk memaniskannya. Kalau mahu pahit, masukkan kopi. Dan begitulah sebaliknya yang berlaku, terpulang pada kita untuk mencorakkan. Kalau rasa tawar, bukan bermaksud kita hanya biarkan ia sendirian, sebaliknya kena cari alternatif dan usaha untuk memaniskan kembali apa yang tawar itu. Saling mendoakan dan saling memaniskan hubungan supaya yang tawar, yang hambar akan kembali bermaya untuk mengindahkan alam rumah tangga anda. Pastikan anda bersama dengan saya Fetri Yahya dalam Ilham Sanubari, pastinya untuk Bulletin FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Masukkan madu dan juga gula kalau tawar. Kejap lagi kita akan kongsikan. Kalau Fetri yang cakap, memanglah saya pun rasa teruja dengan dia cakap kan. Okey, kita nak kongsikan ini, mendapatkan informasi dan juga berita yang tepat dan cepat bersama Elit Skandar, Hawa Rizwana, Haiza, Izwan Azir, Muaz dan juga Fetri Yahya setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan juga anda boleh layari bulletinfm.audio dan dengarkan Bulletin FM di aplikasi Audio Plus untuk diskusi yang lebih menyeluruh merangkumi segala aspek. Itu dia seronok tau, daripada pagi kita dengan kawan-kawan kita sampailah ke malam. Ada macam-macam perkongsian yang akan terus dikongsikan. Betul. Kita nak kembali kepada topik kita hari ini. Rasanya ramai juga dalam kalangan anda penonton yang dah pun tak sabar nak kongsikan. Ada yang juga dah hantarkan komen di Facebook kita. Kita akan bacakan sebentar lagi insya-Allah. Dan ini kita nak cakapkan topik ni. Saya teringat lagu Rosa sebenarnya. Awak tengok rasakan. Macam mana lagu tu?
Ku rasakan pudar dalam. Ada sikit. Okay. Jadi bila cinta sudah pudar, inilah yang kita nak kongsikan kepada anda. Saya tak tahulah kan, saya tak ada pasangan. Kalau macam Fatin, macam mana lah Fatin? Okey, awak tak ada pasangan kan? Tapi awak jangan cakap sebab dia ni hubungan mencerita berkenaan hubungan. Mula-mula mungkinlah kita ada manis-manis kan. Tengah-tengah tu kan kadang-kadang tak tahulah nak cakap merajuk ke macam tadi tawar kan. Letak kopi tapi kita tak tahu nak letak apa. Kejap lagi kita akan kongsikan kalau cinta antara pasangan ni dah tawar, macam mana agaknya kita nak serikan balik, nak maniskan balik dalam hubungan tu ataupun apa-apa punca sebenarnya menjadikan hubungan antara pasangan itu tawar kan. Okey, perkongsiannya anda terus kongsikan bersama kami di Wanita Hari ini dan macam biasalah kalau ada sebarang tips, pengalaman soalan ataupun komen, kongsikan di laman sesawang kami yang telah pun tertera di kaca TV sekarang ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. I can't do this anymore. Sayang, Where were you, Shah? Where were you? sorry. Syah minta maaf kalau Syah tahu Mani nak jadi Syah tak. Where were you? I needed you. Sayang, please. Please. Syah tahu Syah dah banyak buat salah. Tapi Syah tak tahu sampai benda boleh jadi macam ni. Please, forgive me. I can't do this anymore, Shah. Mika dah tak boleh dah, Shah. Mika dah buat keputusan. I need time alone. Itu tadi antara serutan drama Jangan Benci Cintaku kan. Kalau orang kata perempuan kalau dah saya dah ambil keputusan, perempuan ni dia banyak bersabar dia ni kan. Kalau dia pergi tu dia pergi betul-betul. Ya ke? Awas ya. Acut je. Acutlah kita dengar awak cakap ni. Okey, kita nak kongsikan topik kita hari ini iaitu bila cinta sudah pudar bersama dengan dua orang tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Kalau boleh diperkenalkan, ini sahabat lama saya yang sudi bersama dengan kita pada tengah hari ini. Kita bersama dengan Sharifah Alia Said Zainal Rashid. Apa khabar? Assalamualaikum Alia. Hai Waalaikumsalam Lea. warahmatullahi wabarakatuh. How is everybody in the studio? Alhamdulillah. Yang seronoknya suaranya tetap ceria, tetap sama macam dulu. Betul. Bersemangat. Ya, Okey. kita juga bersama dengan seorang pakar motivasi perkahwinan iaitu Encik Muhammad Rizwan Zamri. Assalamualaikum Encik Rizwan. Waalaikumsalam. Apa khabar Fiza, Fatin? Alhamdulillah. Encik Rizwan dengan Sihat. Alia macam sepadan, matchy-matchy hari ni. Tudungnya. Background tu kan. Okey. Alright. Kami Aura Alia. Alhamdulillah. Kalau boleh kita mulakan topik perbincangan kita pada hari ini. Ramai orang rasa takut dan takut, suka ataupun tidak, kadang-kadang kita memang berhadapan dengan masalah ini tanpa kita sedari, Cik Rizwan. Kalau kita cakap tentang bila cinta dah pudar ni, ada juga dalam kalangan pasangan, tak kira lah suami ataupun isteri, kadang-kadang dia rasa macam tak ada apa tu, dia memang macam tu, isteri dia. Suami dia, dia memang perangai dia memang begitu. Walaupun sebenarnya ada tanda-tanda awal yang berlaku menyebabkan cinta telah pudar. Kalau boleh Cik Rizwan kongsikan apa antara tanda-tanda yang boleh kita ketahui bila cinta seseorang itu telah pudar. Okey, baik. Terima kasih Fatin, Fiza. Soalan yang baik. So, benda yang biasa berlaku dia berbeza lelaki dan wanita. Suami dan isteri dia berbeza. Boleh jelaskan suara saya? Ya, sangat jelas. Okey, baik. So, biasanya kalau kita lihat suami apabila dia ada tanda-tanda cinta yang pudar, dia lebih banyak menyendiri lah. Lelaki sifatnya dia suka menyendiri. Dia suka sibukkan kerja, banyak bersama rakan-rakan ataupun benda yang dia suka. Kan, berbanding dengan dahulu. Dahulu bila berkahwin banyak bersama dengan pasangan. Jika kalau isteri pula dia berbeza. Kan, daripada dia banyak bercakap, dia kurang bercakap. Dia banyak lebih banyak memendam. Dia banyak mendam dan banyak berahsia. Dan kita lihat dia dah tak suka berkongsi dengan suami dan akan berkongsi dengan orang-orang lain.
Itu antara tanda-tanda lah. Okey, berdebar-debar kita dengarkan tanda-tanda tu. Betul. Okey. Kita nak tanya dekat Alia juga kan. Kalau kita bercakap mengenai pasangan ni, perempuan ni selalunya dia ada banyak sifat kasihan, sabar, tak apalah. Simpati. Tapi sebenarnya dah orang kata makan dalam dah tu. Sebenarnya lah kan. Tapi untuk perempuan sendiri kan, untuk Alia sendiri, pendapat Alia kan, kenapa sebenarnya punca-punca yang menyebabkan pasangan kita ni kan, lagi-lagi wanita lah kan, untuk cepat kita tawar hati? Tak tahulah sebenarnya lah kan, kalau lah misalnya saya sendiri, punca-punca tawar hati ni adalah bila because I'm very big on communication kan, saya sangat pentingkan komunikasi. Tapi kalau di rumah saya yang fail bab komunikasi kadang-kadang. Sebab kononnya dia tak tahu kenapa, tapi mentally wanita akan rasa like macam kita dah bersama dah berapa tahun, dah menikah berapa tahun, takkan itu pun I nak kena bagi tahu. Takkan itu pun I nak kena bagi tahu banyak kali. You know what I mean or not? So lebih lepas 3-4 kali cakap, I bosan lah, I macam nak teringin nak buat ni lah, I macam you're not paying attention to me lah. Dilayan, mulalah macam lantak lah. Faham tak? Ada tak ada, I don't care. Dia macam tu. I got my friends, I got my Netflix, I got my TV3, I got my WHI. Wow. Problem. Okay. Dia, for me lah, personally, that's what I feel lah. It's just bila dia sampai satu tahap di mana minat suami isteri memang dah berbeza sangat. Dan tak ada usaha untuk macam meet in the middle. You know, so it's more, it's like you do your thing, I do my thing, we're okay. Janji kita balik, janji tanggungjawab jalan, no problem. Kita macam terlupa that factor yang sebenarnya ini adalah teman hidup. So like, mana temannya? Gitu. Okey, kalau kita bercakap tentang hubungan rumah tangga ni, dia bukan sekadar komunikasi. Komunikasi itu memang satu perkara yang penting, tetapi ia harus dibaja dengan rasa kasih, sayang dan cinta. Yang mana rasa itu harus sentiasa disemarakkan, dipupuk lepas setahun, 2 tahun. Masa dulu kita berdua, kemudian dah berdikar rumah tangga, ada cahaya mata pertama, kedua dan sebagainya. Ada juga dalam kalangan pasangan dan penonton kita ini yang tidak mempunyai cahaya mata. Bagaimana mereka nak meningkatkan semula aura kecintaan itu. Tetapi kalau kita nak tanya kepada Cik Rezwan, tadi Alia katakan yang sememangnya komunikasi itu penting dalam hubungan rumah tangga. Sebab kadang-kadang bila kita dah lama sangat dalam hubungan rumah tangga ni, semua benda kita buat tak kisah. Pandai-pandai kau lah, nak makan awal-awal perkahwinan, sayang jemput makan, suapkan. Sekarang you nak makan lah, takkan kita reti nak ambil kat dapur tu, semua ada. Jadi itu antara perkara-perkara yang kadang-kadang kita rasa macam kita dah biasa tak apa, yang sehingga boleh menyebabkan rasa tawar hati dalam kalangan pasangan ni. Contoh dulu, suami sebelum kahwin ataupun masa anak satu, sayang you kat mana? I ambil you sayang, balik kerja petang, hujan payungkan. Tapi sekarang ni, kalau isteri kata, abang tolong angkatkan barang balik dari supermarket. You tak ada tangan kan angkat? Itu mungkin perkara-perkara yang boleh menyebabkan rasa kecil hati, disimpan di dalam hati dan akibatnya menyebabkan pasangan ini tawar hati sehingga seterusnya menyebabkan cinta itu pudar. Cik Rezwan, kalau boleh dikongsikan. Okey, betul. Apa yang diperkatakan oleh Fiza tadi memang betul. Sebab dia untuk kekal mesra, bahagia, intim dalam perkahwinan ni, dia ada fasa-fasa. Kebanyakan fasa yang Fiza cakap tadi, fasa yang 10 tahun pertama. 10 tahun pertama, okay. Fasa untuk mengenali, masih lagi tak tahu apa yang dia kendaki oleh isteri. Kadang-kadang isteri kerap berubah sebab isteri memang kematangan dia sangat cepat berbanding dengan suami. Kita tengok suami ni dia lambat sikit, dia rem dia slow sikit. Kebanyakannya bila dia matang, bila mencapai umur 40-an, dia semakin cepat menangkap apa yang dihaki oleh isteri-isteri. Tambah-tambah pengalaman dia, ilmu dia kan. Tetapi pada peringkat awal, kebanyakannya suami menghadapi adjustment lah. Dia nak memahami dan kadang-kadang dia jadi macam dia malas. Sebab mungkin sebab reaksi isteri tu mungkin kena marah, emosi, merajuk. Jadi dia rasa macam dia nak mudah kan. Jadi akhirnya dia akan meninggalkan emosi tu. Dia buat hal dia, dia kurang berkomunikasi. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya selalu cakap pada pasangan dalam kursus pasca perkahwinan kan, suami kena ada ilmu. Isteri juga pernah ada ilmu. Suami perlu ada sedikit berperasaan isteri. Perlu berperasaan wanita, baru dia dapat memahami
Dia kena ambil software wanita sikit. So isteri juga kena ambil software suami sikit. Jadi dia boleh mesh macam Alia cakap ni. Dia senang dia mesh. Kalau tidak asyik tak mesh saja. Cik Rizwan, kita nak tanya sikit. Sebab ini ada penonton kita di Facebook kata daripada Mirul Farhan. Katanya macam mana seseorang pasangan itu tetap mengatakan tawar hati dengan tiada alasan. Tadi kan kalau kita dengarkan Cik Rizwan katakan orang lelaki ni kena faham wanita. Sebab wanita ni kadang-kadang sukar untuk difahami. Tetapi bagi kami wanita pula, kami merasakan begitu juga. Susah betul nak faham lelaki ni. Sebab seorang wanita hari ini mampu untuk melakukan tanggungjawab apa yang dilakukan oleh suami. Wanita hari ini masih lagi bekerja. Dalam masa yang sama nak kena menunaikan tanggungjawab terhadap keluarga. Nak kena uruskan suami, uruskan anak, sehingga kan ramai dalam kalangan wanita, penonton-penonton hari ini tak sempat nak fikirkan diri sendiri pun. Tak ada me time. Tak sempat nak melawar, tak sempat nak cantik-cantik, tak sempat nak jaga badan. Sebab dia nak memastikan bahawa keluarganya terbaik dan terjamin. Jadi di situlah perempuan juga merasakan bahawa, ya Allah ya Tuhanku, suamiku tolonglah fahami aku dan sesekali hargailah aku agar rasa cinta ini tidak pudar. Ini mungkin Alia dan juga Cik Rizwan nak kongsikan. Wajar ataupun tidak isteri ini dihargai bagi mengelakkan rasa cinta itu pudar? Okey. So Alia nak share ke? I think saya rasa okay, because I just have to ingatkan semua orang, saya bukan expert ya. My marriage is nowhere near perfect. Okay, dan contoh-contoh perkahwinan di sekeliling saya pun jauh dari perfect. There is no such thing as a perfect marriage. Kan? Tapi there's one thing that my husband used to say tau, ni masa zaman dating lah, okay? Zaman dating, suami saya bila dia mula down ke, dia apa benda macam senyap sikit ke apa benda kan, kita tanyalah what's wrong. So dia selalu cakap, kalau lelaki ni, dia antara dua masalah ini je yang akan buat lelaki down macam ni. Perempuan atau duit. Okay. So and that, bila dia cakap macam tu, I'm like, sebenarnya I pun macam tu juga. Dalam hidup I akan down. Suami masuk frame. So dalam hidup I sama juga. Dia antara lelaki masalah boyfriend lah kononnya, ataupun duit juga. So maksudnya at that time is dia tengah down tu, maksudnya financial tak berapa ngam lah. Sebab ialah dia dengan I okay kan. So maksudnya financial dia samalah dengan I. So basically for me it's, dia bukan nak samakan sama rata ya. Kita faham dalam Islam pun tanggungjawab berbeza. Semua dah tertera. This is bila kita bincang pasal keserasian sesama suami isteri and the support system. Okay? It's sama juga. Dia macam kalau misal kata kita ni ambil hati suami dengan apa cara lah. It's tak semestinya kita nak mencantikkan diri demi suami. Tak, it's bagi suami masa main game dia, main FIFA dia. Dia nak main sejam, mainlah sejam, aku tak kacau pun, no problem. Do you know what I mean? Sama jugalah with us also. Tapi kita punya love language different. Wanita punya love language is different. Bila kita nak attention tu, bagilah 1 jam ke 2 jam ke. Tak payah buat apa pun. Duduk kat sebelah, pegang tangan, tengok wayang. Teman je. Betul, teman je. Tanya khabar. Tanya, you okay hari ni? Macam mana game? Cincin, berlian, apa namanya, siakap RM1,000 tak. I tak minta pun. I tak berikan pun. I just want that 1 hour of 100% attention on me. That's it. Itulah. Macam benda yang simple lah. You okay ke jaga anak hari ni kat rumah? Senang kan? Kerja you macam mana hari ni? Itu perkara-perkara yang itu dia tadi Cik Rizwan, yang kadang bahasa wanita ini yang lelaki juga harus faham. Habislah Cik Rizwan. Okey, kita nak tahu juga kan sebenarnya tadi kan Alia dah cakapkan berkenaan dengan waktu, bagaimana sebenarnya kita nak tahu juga antara kalau selalunya perempuan ni diuji dalam kesesuaian suami. Suami pula diuji kalau berduit dan juga wanita. Kejap lagi kita nak tanya juga antara kesan-kesan kepada anak-anak dan juga orang di sekeliling. Tapi sebelum tu kami nak bawa pemerhatian penonton dan juga Alia dan Cik Rizwan untuk kita saksikan TikTok berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Perbezaan antara merajuk dan tawar hati. Bila partner kita merajuk, itu bermaksud dia terasa dengan kau. But dia still lagi peduli. In fact, orang yang selalu merajukkan kita lah sebenarnya yang paling caring pasal kita. Beza dengan tawar hati. Bila seorang tu dah tawar hati,
Dia dah tak kisah dah pasal kau. Dia dah mati rasa. Apa yang nak jadi dekat kau lantaklah, dia dah tak peduli. So please jagalah hati pasangan kita. Jangan sampai dia tawar hati. Tutorial memujuk pasangan yang sedang merajuk. Dinda, jom shopping. Shopping. Okey, jom. Nah, kan? Mujarab. Terima kasih kau telah mencintaiku. Terima kasih kau telah menyayangiku. Tetap di sini temani aku. Oh, sweetnya. Macam tu. Itulah yang sebenarnya senario dalam masyarakat kita kan. Pujuk, memaafkan ataupun merajuk-merajuk sikit. Itu yang kita mahukan. Itu yang mahukan. Perhatian kan. Kalau boleh, saya setuju sebenarnya apa yang Cik Rizwan katakan. Lelaki ni kalau boleh kan, ambillah sikit apa yang di fikiran wanita Software tu. wanita. Software wanita tu kan. Okey, kita nak tanya Cik Rizwan juga kan. Tadi saya ada kongsikan yang mana wanita ni diuji ketika lelaki susah. Lelaki mungkin juga diuji ketika kesenangan ataupun wanita dan sebagainya kan. Apa pula antara peranan-peranan orang di sekeliling? Kadang-kadang kita tak adalah orang kata menyampah sangat tawar hati dengan pasangan tu. Tapi ada yang nyucuk-nyucuk macam ahli keluarga ataupun kawan-kawan. Sebenarnya boleh lagi diselamatkan. Ada. Awas Apa sebenarnya peranan orang di sekeliling kita ni untuk kita tak naklah kan ada orang kata kesan-kesan melarat kepada anak-anak kita selepas tu. Okey, baik. Terima kasih. Memang banyak kes yang berlaku, terutama pandemik ni, PKP lagi banyak kes-kes yang datang kepada saya. Kes-kes berlaku kecurangan, berlaku adalah campur tangan orang ketiga. Kadang-kadang orang ketiga ni adalah orang yang rapat yang kita harapkan. Contoh mertua, contoh adik-beradik ipar, adik-beradik kita sendiri dan sahabat-sahabat baik. Kan? Jadi sebenarnya peranan orang-orang terdekat ni sangat penting. Kadang-kadang bila kita buntu, bila nak cakap dengan pasangan pun tak nak bercakap, tak nak berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang dia banyak mendiam. Jadi kita perlukan support. Ada orang-orang tua kita ni adalah orang yang sangat penting lah. Mereka ni orang yang pengalaman. Macam saya pasti orang-orang tua kita dah kahwin. Mereka mana ada formula. Pengalaman mereka sebenarnya patut kita contohi. 30 tahun, 40 tahun. Kadang-kadang ayah kita meninggal, lepas tu mak kita meninggal lepas tu. Kan? So resepi mereka ialah kebanyakan mereka ini bertolak ansur. Saya pernah tanya orang tua, kebanyakan mereka dia macam resmi main badminton. Isteri menang, suami mengalah. Wow. Suami menang, isteri mengalah. Jadi bila bercakap tu kena tolak ansur. Jangan dua-dua menang. Dua-dua menang tu yang jiran dengar. Kan? Tak nak dengar kan? Jadi peranan sangat penting. Dan kalau boleh sahabat-sahabat kita ni kalau tak pakar, rujuklah mereka kepada yang pakar. Jangan kita jadi pakar, jadi takut kita salah iman. Dr. Love. Dr. Love. Betul-betul. Also saya sorry nak mencelah sedikit. Itu sebabnya saya akan maintain the fact that I am not an expert and my marriages nak tekankan lagi yang bahawa saya ni bukan pakar perkahwinan ya. I've had 2. So it's not perfect and tak akan ada sesiapa yang pakar dalam perhubungan perkahwinan siapa-siapa yang lain. Betul. Sebab saya macam mana pakar pun, pakar akan bagi tahu they are there as moderator. They are not there to tell you what to do. So dia berbalik kepada suami dengan isteri juga. So kita boleh salahkan the anasir luaran. Kan? Ya macam ada je, laki kau begini, bini kau begitu kan. Kau tak buat je lagi ni. Ini buat redak darah ni. Ada kawan geng-geng lelaki lah. Okay? Kalau lelaki yang kalau tak puas hati kahwin lagi satu, pasal lagi satu. Mudah Tapi yang wanita pun boleh tahan juga. Kan? You sekarang ni modern kan? Apa lagi? Minta itu. Minta je lah untuk dilepaskan, cari yang lain. Macam no. Kita tak boleh, tapi pada masa yang sama kita tak boleh salahkan orang yang luar-luar ni, because at the end of the day they are not married to your husband. They are not married to your wife. You both know each other the best kan? Betul. Patutnya kan? Betul. So
That's why lah. Tapi itulah dia berbalik kepada komunikasi jugalah. Ada je pasangan yang komunikasi from the get go macam ada wifi dia tak sampai 5 bar lah kan. So saya setuju dengan apa yang Alia katakan sebab kehidupan kita ni berbeza-beza. Walaupun kadang-kadang dari segi luarannya kita nampak macam sama, kita nampak kebahagiaan. Lagi-lagi sekarang dengan adanya media sosial nampak macam bahagia di media sosial. Hakikatnya lepas ambil gambar tu berperang. Kan? Macam-macam. Ambil gambar macam ni, habis ambil gambar begini. Lepas tu ini yang kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton kita sebab tidak ada orang lain yang tahu apakah masalah yang kita lalui. Kita boleh bercerita, orang boleh mendengar, kita boleh menerima nasihat, tetapi by end of the day di penghujung hari keputusan itu bergantung pada diri kita, bukan di atas tangan orang lain. Ini kita nak kongsikan satu lagi komen daripada penonton kita, daripada Syasha. Katanya pernah je ada rasa pudar dalam hubungan kerana setiap rumah tangga pasti ada pasang surut. Sedangkan lidah lagi tergigit. Pasal nak nyanyi pula. Ini kan pula suami isteri. Tapi saya ambil berkat kesabaran, walau apa pun perangai, saya tetap bersabar. InsyaAllah akan kekal ke jannah. Alhamdulillah hampir 20 tahun rumah tangga kami bina. Tapi ini saya nak tanya kepada Cik Ridwan. Sebab kadang-kadang ada pula dalam kalangan masyarakat kita ni, macam tadi Fatin kata tentang anak-anak, ada pula yang memang dah tak ada rasa cinta, dah tawar hati, dah pudar, daripada dahulu teman sekatil dah jadi roommate, kemudian jadi housemate. Semata-mata untuk menjaga hati anak-anak, untuk menjaga kebajikan anak-anak supaya anak-anak merasakan bahawa mereka tetap berada dengan ibu dan ayah di bawah satu bumbung. Hakikatnya rasa cinta, kasih sayang dah tak ada langsung. Wajar ataupun tidak pasangan-pasangan ini meneruskan perhubungan yang sebegini rupa? Ataupun ada cara lain untuk kita menyemarakkan semula rasa cinta yang telah pudar itu, Cik Rizwan? Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang sangat bagus lah. Dan kebanyakan kalau saya lihat saya banyak agak terlibat di mahkamah syariah, pejabat agama banyakkan kes ni daripada sahabat saya pun soalan yang utama yang katanya adakah masih ada rasa sayang. Okey. Dan sejauh mana telah memperbaiki hubungan, sejauh mana usaha untuk baiki hubungan. Dua soalan ni memang selalu akan ditanya, soalan bocor lah, soalan bocor. Kan dia akan tanya macam kalau ada dua ni masih lagi sayang dan masih lagi ada usaha-usaha, sesi kaunseling keluarga, pejabat agama sebagainya, so masih ada keyakinan pada isteri, so saya nasihatkan teruskan usaha memenangi semula. Kadang-kadang perlu ada peluang kedua. Kadang-kadang peluang kedua tu lebih baik sebenarnya. Tetapi sekiranya pasangan kita ada ciri-ciri, kalau kita tengok kebanyakan kita lihat isteri yang nusus, tetapi ramai nak tahu suami juga nusus dalam agama. Suami yang kaki maki hamun, suami yang kaki pukul, suami yang tidak tunaikan tanggungjawab itu nusus. So ciri-ciri yang macam ni kalau dari nasihat, ibu apa pun nasihat, dia tak nak berubah. Dan kebanyakannya ada yang dah pudar, dia boleh bercinta dalam rumah. Boleh video call, boleh bergayut, call. So begini dia impact kepada anak-anak. Okey. Dan guru-guru kaunseling yang banyak menceritakan saya, kebanyakan anak-anak murung bila tanya mereka menceritakan dengan jujur. Ibu dan ayah selalu gaduh. Ayah ada orang lain, ibu ada orang lain. So mereka berada dalam keadaan yang tak selamat, tak bahagia. Dia impact sebenarnya. Macam mana mereka nak berkembang? Dan mereka akan rasa tak yakin dengan perkahwinan bila mereka dewasa nanti. Mereka tak nampak role model. Isteri yang baik, suami yang baik. Jadi dia macam jadi trauma dibawa ke perkahwinan dan akan trauma pada anak mereka juga kan. I read that somewhere. Betul itu. Dan kadang-kadang kita sebagai seorang dewasa ini perbalahan, pergaduhan ni kadang-kadang berlaku antara kita berdua, sedangkan dahulu perhubungan itu dibina atas rasa kasih sayang dan juga cinta. Tetapi kenapa kalau kita dah tak boleh nak bersama ataupun dah pudar, kita tak cuba nak berusaha? Macam tadi Cik Ridwan kata, kenalah ada peluang kedua, sekurang-kurangnya usaha dulu. Orang putih kata dah cuba all the 9 yards lah kan, barulah kemudian kita nak buat keputusan. Jadi bagaimana kita nak kongsikan tips ini sebentar lagi akan dikongsikan bersama dengan Cik Ridwan, dan mungkin Alia juga ada daripada pengalaman Alia sendiri bagaimana nak menyemarakkan rasa cinta. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak dengarkan juga apa kata orang ramai berkenaan dengan topik kita, bila cinta sudah pudar. Jom kita saksikan. Saya rasa miscommunication. Sebab kita kadang-kadang perempuan kan, cara kita, pemikiran kita berbeza, cara kita bercakap berbeza.
cara kita view cinta or love, kasih sayang tu berbeza dengan lelaki. Macam kita nak lebih kepada cara dia bercakap dengan kita, kelembutan, cara dia pamper kita. Lelaki pula dia rasa, okay, cara pamper perempuan adalah kalau you ada masalah, I will do it for you. I will find a solution for you. So, salah satu benda yang akan membuatkan saya bergaduh dengan suami saya adalah cara percakapan. Mungkin dah tak ada, sparks tu dah tak ada. Mungkin diorang pendam. Maybe some of the partner macam pendam. Maybe dia ada sakit hati tapi dia tak nak bagi tahu. Tapi partner tu tak faham-faham. So maybe those stuff diorang dah tak communication fail. So benda tu boleh jadi tawar hati and maybe diorang tak understand to each other. Diorang tak talk more. Diorang tak make interesting stuff. Maybe sebab MCO kot duduk rumah lama sangat. Tapi kalau kat luar maybe it's because of miscommunication most of the time. Kita tak communicate betul-betul. Tak bagi tahu dia apa kita rasa. Dia ni bukan mind reader. Kita kena bagi tahu dia kita perasaan kita macam mana kan. Kalau kita diam je dia ingat kita lapar ke apa rupanya tengah marah. So better just tell him what's on your mind. And likewise dia pun patut bagi tahu you. So kita boleh solve benda. Maybe I akan go vacation ataupun I suruh dia pilih movie instead of tengok movie I. Bila dia tengok dia buat apa yang dia suka ataupun show interest in what he like. Saya dengan Iza, selalunya saya akan cakap, Papa, lepas tu, jomlah kita pergi makan. Macam tu je. So, normally kita just, tapi tak pendam. Saya dengan dia cuba tak pendam sebab kalau pendam dia memang makan hati lah lama-lama. So, saya ajar diri saya kalau saya tak happy, saya beritahu. Macam-macam sebenarnya, ajak pergi vacation, pergi tengok movie, cerita kegemaran sama-sama ataupun pergi makan sama-sama. Itu antara inisiatif yang tapi untuk... Fatin perasan tak? Apa yang paling penting sekali antara semua jawapan ni? Komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kita nak bertanya kepada Encik Rizwan kan, di penghujung perbincangan kita ni, untuk kita lebih bersikap rasional. Kadang-kadang kita diuji dalam hubungan kita kan, ada pasang surut naiknya. Bukanlah tawar hati tu secepatnya. Kadang-kadang kita merajuk je, kita nak perhatian dan sebagainya. Bagaimana untuk wanita ataupun pasangan lelaki untuk kita jadi lebih rasional untuk pasangan, suami dan isteri dan juga anak-anak kita? Okey, baik. So, benda yang paling mudah lah. Biasanya saya akan bagi tahu 4 lah. Dalam rumah tangga ni 4. Biasa tahu itu ayah ke pasangan lah. Maknanya kita banyak you. I tak ada. Kadang-kadang untuk yang membagi hubungan kita bagi masing-masing. Kan, maknanya 3I 1 U. Ini formula yang saya selalu bagi. Maknanya I ni pertama ialah ilmu. Sebab ilmu sangat penting. Banyak orang just kahwin, lepas tu dia try error. Dan kebanyakan dia akan dapat ilmu yang salah. Daripada kawan-kawan, daripada orang-orang kebanyakan. Yang kedua ialah iman. Sebab memang kalau perkahwinan tak ada diselami dengan perkara-perkara dalam iman, tak pernah solat jemaah, tak pernah didik isteri, kan, jadi dia nak mengharapkan isteri jadi solehah. Begitu juga suami. Kan, apa ciri-ciri imam yang terbaik, so tak ada kan. Jadi itu yang jadi macam mudah barai, marah, pukul dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah intim. Intim sangat penting kan. Jadi macam kita kahwin tetapi tak ada keintiman, jarang bercakap, jarang menyentuh, peluk sesekala. Jadi macam sebabkan kesibukan dan cari kerja. Ini yang banyak kan, kes-kes yang makin lama makin pudar. Sentuhan. So air tangan isteri tu. Yang terakhir tu you tu adalah unite. Macam united dan kita bersama-sama. Okey. Semuanya berkaitan togetherness. Baiklah. Saya kira itu satu rumusan yang cukup lengkap mengingatkan diri kita di sudut apa sebutan akronimnya? 3I 1 U. 3I 1 U. Iman, intim dan juga United. Okey, dan terakhir sekali daripada Alia menerusi pengalaman Alia sendirilah. Walaupun kita ada pengalaman yang berbeza-beza, tapi kalau kebiasaannya apa yang Alia lakukan untuk orang kata menambah manis, semarakkan lagi rasa cinta yang ada dalam rumah tangga? It's sebenarnya kalau saya in my marriage, saya banyak contohi ibu bapa saya lah. Intim. The I yang ketiga tu, intim tu adalah sangat-sangat penting. Dia kadang-kadang kita, because I ni memang jenis orang yang pendam. Saya jangan kata dengan suami, dengan semua orang pun saya akan pendam. Saya bukan jenis yang macam akan lebih-lebih. Sekali dua cakap cukup. Kalau tak nak dengar juga lantaklah. Lepas tu pendam. Lepas tu nanti akan meletup. So no. Tapi saya intim tu adalah penting, di mana macam mana marah sekalipun,
peluklah, pegang tangan. Datang. And my husband pula jenis yang macam tahu saya ni pendam. Kalau saya terlalu diam ataupun nampak sangatlah dah merajuk, tak puas hati, dia akan tanya, apa masalah? Cuba cakap. I'm like, tak payahlah, nothing is nothing. Women kan? It's nothing. You don't know. Dekat dalam dah I'm planning how to kill you. But it's nothing. Buma cakap it's nothing. He will make sure that I tell him. Okay. Dari zaman kita berdating sampailah nikah. Tell me. Whatever it is, so tell me. Kadang-kadang mungkin kerana marah tu, akan terguris hati, but he knows. At least bila I cakap, dia akan tahu. Dia sama the other way also. I ask him also, tell me. Walaupun kadang-kadang apa yang dia cakap akan mengguris hati saya, tapi terguris hati itu adalah sikit. At least we know where we are. Baru dari situ komunikasi itu boleh berjalan. This is something that I learned from my parents. And whatever it is also, mak bapak saya sekarang ni dah bernikah 39 tahun. Masih lagi berjalan dekat shopping mall, pegang tangan. Panggil darling. Alia, mana suami tadi? Pegang tangan sikit. Apa dia? Suami dah jaga anak pula. Mommy send to work, so suami jaga anak. It works that way too. You know what I mean? Itu yang bestnya dua-dua work from home. Dan saya kira apa yang Alia kongsikan itu tadi berbalik juga kepada apa yang Encik Rezwan katakan tadi dengan 3I, 1U dan juga antara yang paling penting sekali tadi apa yang ditekankan oleh Alia di sini, komunikasi. Saya kira banyak juga dalam kalangan pasangan rumah tangga yang dah berumah tangga ni mempunyai masalah apabila mereka tak dapat berkomunikasi dengan baik. Konon-konon nak jaga hati, tapi sebenarnya tak ada komunikasi yang telus, itu juga boleh menyebabkan pelbagai masalah berlaku di kemudian hari. Kalau boleh, kalau seorang jadi air, seorang jadi api. Seorang jadi api, seorang jadi air. Begitulah sampai bila-bila. Jadi air betul campur pun okey juga. Boleh. Sebab ada macam-macam rasa di situ. Okey. Dan semoga perkongsian kita hari ini dapat memberi banyak manfaat kepada anda penonton-penonton yang mungkin dalam masalah yang sama, baru saja menyelesaikan masalah, ataupun bagi anda yang ingin mendirikan rumah tangga, ini antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam kehidupan berumah tangga. Setuju. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Rizwan Zamri kerana berkongsi dengan topik kita hari ini, dan juga Sharifah Alia kerana bersama dengan kita. Banyak sebenarnya pengisian yang kita dapat hari ini. Harap ia dapat manfaat kepada semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Thank you ladies. Waalaikumsalam. Jaga diri. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Terima kasih Cik Zuan. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Yang pudar itu kita semarakkan semula. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan hari ini, saya bersama dengan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Fatin. Apa khabar? Baik, sihat. Alhamdulillah. Atira, hari ini apa antara yang menarik yang dikongsikan? Okey, terima kasih Fatin. Sebenarnya hari ini Fatin nak kongsikan produk yang terasa tak asing lagi di Wanita Hari Ini. Sebab saya Fatin, penyanyi kita ni sebenarnya dah hampir 2 tahun hidup dalam rumah baru. Betul. Dan semua sekarang ni orang kata apa lebih mudah lah. Sebab dah boleh rentas negeri, dah boleh buat majlis perkahwinan. Dan kata saya sebenarnya itulah punca-punca kenapa sekarang ramai yang tengah fokus nak dapatkan untuk badan menawan dan juga badan yang menawan untuk persiapan majlis perkahwinan, orang cakap Fatin. Dan sebenarnya ikutkan fiber ni, produk yang pertama yang terbawakan hari ini merupakan produk yang dah kehabisan stok. Tetapi demi penonton Wanita Hari Ini, lagi-lagi yang bakal raja sehari dan tengah tengok Wanita Hari Ini dan anda takut baju kahwin tak muat, kita buka semula orang kata apa buat fiber ni khusus untuk anda dapatkan semula bentuk badan menawan, untuk anda lebih mudah yakin dan berpassion di hari perkahwinan nanti, orang cakap. Dan kalau anda nak tahu, produk ini sebenarnya merupakan produk yang anda boleh amalkan tanpa was-was. Dah lama dah di pasaran dan produk ini tanpa bahan terlarang, selamat penggunaannya, ada perkhidmatan makanan dan merupakan produk yang mendapat uji kaji makmal. Dan rata-rata Fatin yang dah konsum Coax Fiber memang akan kekal jadi pengguna kami bertahun lamanya. Sebab di mungkin harian kita ni yang pantang nampak makanan, sebenarnya ramai yang takut tahu dengan perubahan fizikal secara mendadak. Jadi antara inisiatif yang dilakukan oleh orang ramai adalah dengan amalkan Coax Fiber selepas lunch atau dinner. Yang mana selepas 4 hingga 8 jam kemudian, proses detoksifikasi akan berlaku dan segala sistem makanan, toksin akan disingkirkan supaya tidak tersimpan. Yang mana inilah punca pada masalah penyakit ataupun punca berat badan bertambah. Jadi macam mana anda boleh lihat di kaca TV, adalah satu pengguna kami yang nak kahwin, dah risau dengan baju
baju tak muat dan dia ramalkan produk fiber dan alhamdulillah produk ini sangat berkesan untuk beliau. Dan kita tahu sebenarnya serat memang penting untuk kesihatan sistem penghadaman. Jadi sebab tu kita menghasilkan kuat fiber dengan kandungan serat yang tinggi dari psyllium khas, ada teh hijau, ada grapefruit, di mana bahan-bahan ini akan bantu melancarkan sistem penghadaman dan seterusnya bantu kita dapatkan berat dan badan yang diidamkan. Barulah di hari perkahwinan nanti orang kata pakai baju cantik, badan pun cantik, lagi yakin orang kata di hari bersejarah kita nanti Fatin. Dan sebenarnya produk ni boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita, tak ada masalah. Berharga cuma RM38.90 saja. Anda boleh amalkan 2 kali sehari. Kalau berat 70 kilo ke atas, amalkan 2 kali sehari. Berat 70 kilo ke bawah, amalkan sehari sekali pun dah cukup. Baik. Seterusnya, Atira. Okey, seterusnya bila kita bercakap pasal penjagaan badan, okey, sekarang di Jombai, ini yang tadi saya cakap ada diskaun khusus untuk penonton wanita hari ini. Harga sekarang RM29 sahaja. Boleh dapatkan di Jombai harga asal RM38.90. Dan seterusnya produk kedua adalah produk Lady White. Ini adalah produk yang mana terpercaya kebanyakan dari kita kadang-kadang lagi-lagi wanita yang nakkan aset menawan lebih gemar orang kenapa dapatkan kesan yang dengan cepat yang mana lakukan penggunaan plastik, dapatkan suntikan yang sememangnya kita tahu adalah perkara itu tidak asli. Orang kata kita akan dapat aset yang tidak asli dan membahayakan kesihatan. Jadi antara inisiatif lain yang saya nak sarankan kepada anda yang mana ini adalah produk yang tidak membahayakan kesihatan langsung dan anda boleh amalkan kalau anda nak ada aset yang cantik, iaitu RM38.90 tapi ada 2 fungsi untuk penjagaan kulit dan juga untuk aset. Dan dalam Lady White ni kita formulasikan dengan menggunakan ekstrak daripada Curadan Mentika, ada Curadan Lobata yang mana kedua herba ni lah yang akan bantu mencantikkan aset dan ia bantu lancarkan hormon di sekitar payudara, hormon estrogen, bantu lancarkan hormon progesteron di sekitar aset kita supaya aset kita dalam keadaan orang kata apa cantik, terletak, pejal, tegang dan tidak ada lagi masalah kenduk. Lagi-lagi wanita yang dah menyusu anak banyak kali pasti tahu perubahan yang terjadi di bahagian payudara dan anda ada masalah payudara yang kecut, yang kenduk atau memang sarankan anda untuk dapatkan Lady White ini harganya sangat murah, RM38.90 saja. Jadi anda yang mana nakkan badan menawan, mendapatkan puak fiber, nak aset yang menawan, mendapatkan Lady White dan seterusnya. Ini adalah produk yang terasa bersuara juga untuk semua. BioShape Body Lotion sesuai buat anda yang ada masalah stretch mark ataupun kesan selulit di kulit, terutama di bahagian perut, pinggul dan lengan. Anda boleh pakai BioShape Body Lotion ni. BioShape Body Lotion ni tidak panas, bukan formulasi hangat macam produk di luar yang menyebabkan kita tak selesa dan terpedih kulit. BioShape Body Lotion formulasi sejuk, bau dia wangi dan sangat sesuai untuk di-apply di bahagian perut, lengan dan pinggul. Boleh pakai dalam rutin harian sebab tidak memberikan apa-apa pun pada kulit, sangat selesa pemakaiannya. Dan sekarang di Jombai harga RM29 sahaja, harga asal RM35. Dan anda sebenarnya nak dapatkan kesan yang lebih berkesan, orang kata kesan yang lebih optimal, boleh pakai bersama Bengkong Ratu Jamu Jelita yang boleh lihat kaca TV. Kita ada 2 saiz. Bengkong Ratu ada 2 saiz. Kalau berat anda 60 kilo ke bawah, boleh dapatkan kotak warna biru saiz S dengan M. Kalau berat 60 kilo ke atas, boleh dapatkan kotak merah saiz LXL. Dan sekarang di Jombai harga RM29.90 saja. Dan pakai bersama BioShape, pakai Bengkong Ratu. Bengkong Ratu menggunakan material kain yang sangat selesa, serat peluh, ada 3 butang cangkuk. Boleh dipakai oleh lelaki dan wanita dan pemakaian Bengkong Ratu secara berterusan akan bantu anda dapatkan ukur lilit dan pinggang idaman. Jadi hari ini sebenarnya Fatih dah terbawakan satu produk ataupun keseluruhan produk yang cukup melengkapi antara satu sama lain. Dan anda merupakan bakal raja sari, nak dapatkan badan menawan, nak dapatkan aset ataupun anda bukan raja sari tak ada masalah, masih nak jaga badan, nak ada aset yang cantik, nak ada pinggang yang cantik. Dan secara ringkasnya, nak dapatkan badan menawan, mendapatkan kuat fiber berharga RM38.90. Nak ada aset yang cantik, lebih terletak, mendapatkan Lady White berharga RM38.90. BioShape Body Lotion, pakai bersama Bengkong Ratu untuk dapatkan ukur unit pinggang idaman. Berharga semua RM36. Dan secara ringkasnya, nak dapatkan produk kami boleh terus layari www.jombai.my ataupun hubungi 1800 885510 dan WhatsApp Atira di 0133535753. Terima kasih Fatin. Sama-sama Atira, cukup lengkap perkongsian berkenaan dengan produk jamu jelita. Terima kasih sekali lagi. Baik penonton, siapa peminat gerak khas kejap lagi kita akan kongsikan. Tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika.
Baik, untuk sesiapa yang meminati cerita Gerak Khas Undercover, ini sesuatu menarik untuk anda. Dunia jenayah memang tiada noktahnya. Siasatan penuh teliti demi mendapatkan kebenaran. Sudah menjadi tugas Gerak Khas Undercover untuk mencegah jenayah yang makin berleluasa. Dibintangi Datuk Roshamno, Datuk Aaron Aziz, Era Fazira, Elizabeth Tan dan ramai lagi. Jadi anda kena saksikan Gerak Khas Undercover malam ini jam 10.30 malam hanya di TV3. Dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung perbincangan kita hari ini dan semoga apa saja yang dikongsikan hari ini kepada anda, semua penonton-penonton dapat memberi pelbagai manfaat yang sama-sama kita dapat jadikan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang baik itu kita ambillah jadikan tauladan, yang buruk itu kita jadikan sempadan, insya-Allah. Dan kami juga nak ingatkan anda sekali lagi untuk terus jaga diri, berhati-hati kalau nak merentas negeri dan sebagainya. Jaga SOP, insya-Allah. Dan esok kami akan kembali di WHR Extra. Ini sesuatu yang menarik tapi saya tak ada berkenaan dengan kopi. Kawan saya tak minum kopi. Tapi kita tengok macam mana esok. Pelbagai variasi kopi nak kami kongsikan kepada anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri.